أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا قلوبنا طلب العلم، وارزقنا الإخلاص فيه والنشر به حتى يأتينا اليقين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bukakanlah hati-hati kami agar dapat kami menerima ilmu, dan kurniakanlah kepada kami keikhlasan dalam kami mencari ilmu, mengamalkannya serta menyampaikan hingga ke akhir hayat kami. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Ashraf bin Suharin, penulis buku Dosa-Dosa Besar yang Tidak Ditakuti, Puan Pengerusi Bonda yang saya kasihi, Puan Rosniati Mansur dan staf kepimpinan merangkap teman seperjuangan tim AJK Gemanur Iman. Seterusnya para jemaah yang istiqamah bersama, mudah-mudahan kita sentiasa berada di bawah lindungan rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Jutaan terima kasih kepada semua kerana masih setia mengimarahkan penutup Taman Syurga Gemanur Iman pada malam ini. Mengakhiri kuliah minggu lalu dengan perbincangan tentang banyak bertelingkah dalam solat dan tidak tenang dalam menunaikan solat. InsyaAllah malam ini Al-Fadhil Ustaz akan meneruskan kupasan pada muka surat 50 di bawah tajuk Bersemangat beribadah ketika dilihat orang, malas beribadah ketika bersendirian. Saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz yang telah pun bersedia di talian untuk memulakan kuliah akhir kita malam ini dengan umur kita dan seterusnya memulakan pengajian. Tafadhal masykurah ya Ustaz. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahu musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wahdina siratakal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada Puan Pengurusi, pemula bicara pada malam ini, seluruh ahli jawatan kuasa Gemanur Iman, Bonda Rosniati selaku pengurusi Gemanur Iman, dan seluruh yang bersama pada malam ini yang mudah-mudahan dalam rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita berada pada malam Jumaat yang terakhir sebelum masuk Ramadan. Jadi boleh jadi kuliah yang terakhir kita sebelum masuk Ramadan. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita lapangkan dada, kita cuba beri tumpuan sebaik-baiknya kuliah pada malam ini. Sebab apa? Tajuk yang sangat-sangat penting. Saya rasa kita baru sampai muka surat 47. Tidak tenang dalam menunaikan solat tu rasanya belum lagi kan? Ustaz ada sentuh sebab tajuk mula yang apa terlupa cincin dalam solat tu, tapi Ustaz belum baca secara detail. Okey, baik. Baik, bermakna kita masuk balik muka surat 47. Tidak tenang dalam menunaikan solat. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, solat adalah jalan keselamatan hidup umat Islam, sama ada di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, mengabaikan solat akan melahirkan kesengsaraan abadi di akhirat. Kita abaikan solat bukan hanya di dunia, tapi di akhirat juga kita akan sengsara. Kita dah bicarakan sebelum ni kan, kita ingat balik 6 siksaan dekat dunia orang yang tinggalkan solat. 3 siksaan semasa ajal kematian. 3 siksaan di dalam kubur, dan 3 siksaan sewaktu dikeluarkan daripada kubur di akhirat nanti. Jadi kita ambil perhatian benar-benar, kita ambil teliti benar-benar, jangan kita sia-siakan. Baik, yang ini tidak tenang, yang itu tadi tidak solat, ya. Allahu Akbar. Baik, pun begitu,
Solat tidak boleh dilakukan dengan sambil lewa. Tetapi solat perlu dikerjakan dengan menyempurnakan syarat dan rukunnya sebaik mungkin. Dengan itu, solat yang didirikan akan mencegah keburukan dan kemungkaran. Solat akan mencegah keburukan dan kemungkaran. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu boleh mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kadang kan ada orang sembahyang tapi sembahyang dia tak boleh nak cegah benda-benda yang keji, benda-benda yang mungkar. Bermakna sembahyang itu belum sempurna. Sembahyang tu belum boleh memberi kesan pada diri dan kehidupan dia. Yang belum boleh jadi sebagai perisai. Allahu Akbar. Baik. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari yang bermaksud, maukah kamu aku tunjukkan perbuatan yang dapat membuatkan Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu serta meninggikan darjat kamu. Ini Nabi tanya dengan sahabat. Para sahabat berkata, tentu kami mahu wahai utusan Allah. Rasulullah SAW berkata, menyempurnakan wuduk walaupun dalam keadaan sukar. Sempurnakan wuduk ya, walau dalam keadaan sukar. Maksudnya, walau dalam keadaan tak ada air pun kita kena sempurnakan. Ya, kalau kita tak ada air, kita boleh tayamum. Ya, tapi nak cerita ni kena sempurnakan. Memperbanyakkan jalan ke masjid dan menunggu solat setelah solat, maka itulah yang disebut dengan ar-ribat. Bermakna amalan yang subhanallah yang menghapuskan kesalahan-kesalahan serta meninggikan darjat. Yang meninggikan darjat kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ambil wuduk dengan sempurna, kita berjalan ke masjid, kita menunggu waktu solat, subhanallah. Itu antara yang bawa kita dekat dengan Allah. Para alim menjelaskan ar-ribat ialah kesucian hati yang jernih. Kita berwuduk bukan hanya kalau kita faham wuduk itu untuk zahir kita. Tapi bila perkataan ar-ribat ini, kesucian hati yang jernih, kita bersihkan hati kita ni. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang bertaubat dan orang yang menyucikan dirinya. Bagaimana nak menghadap Allah dalam keadaan clear daripada perkara-perkara yang menghijab hati kita daripada amalan kebaikan itu sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyebabkan kita tak khusyuk, menyebabkan kita tak tenang dan sebagainya. Baik, dalam hadis riwayat Muslim, solat 5 waktu dan Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan adalah penghapus segala dosa. Antara jangka waktu kedua-duanya selagi tidak dilumuri dengan dosa-dosa besar. Allahu Akbar. Ini menghapuskan dosa. Mahmud bin Rabi' Al-Ansari meriwayatkan, dia berkata, satu hari ketika selesai menunaikan solat berjemaah, Rasulullah SAW duduk bersila bersama para sahabat di Masjid Nabawi. Tiba-tiba seorang lelaki masuk ke dalam masjid lalu melaksanakan solat dengan cepat. Usai solat, orang itu menghadap Rasulullah sambil memberi salam. Selepas menjawab salam, Rasulullah berkata kepada lelaki tersebut, saudaraku, kamu belum solat. Yang solat dalam keadaan laju tu, dia bagi salam kat Nabi dan Nabi tegur, kamu belum solat. Lelaki itu terkejut, bukan kepalang semasa mendengar kata-kata Rasulullah. Tanpa bertanya, dia terus kembali ke tempat solatnya serta mengulangi solatnya sekali lagi. Seperti solat sebelumnya, dia mengerjakan solat dengan sangat cepat. Melihat gaya solat lelaki itu, Rasulullah SAW hanya tersenyum simpul. Selesai mengerjakan solat untuk kali kedua, orang itu datang lagi menemui Nabi SAW. Ketika berada dekat dengan Rasulullah, bagi dia berkata penuh kelembutan. Ini nampak seorang pemimpin, seorang Nabi menegur dengan kelembutan. Orang yang buat salah ni. Saudaraku, ulang sekali lagi solatmu. Kamu masih belum solat. Selepas mendengar kata-kata Rasulullah, lelaki itu semakin terperanjat dengan reaksi wajah penuh hairan. Dia berasa telah mengerjakan solat mengikut kaedah yang ditetapkan, tetapi Rasulullah SAW menganggapnya masih belum solat. Allahu Akbar. Dia pun terus mengikut arahan Rasulullah. Dia pun solat dengan cara dan gaya yang sama, dengan cepat dan tergesa-gesa. Selesai solat untuk kali yang ketiga, dia kembali menghadap Rasulullah dan baginda menyuruhnya mengulangi solat. Dan dalam hadis riwayat Bukhari, oleh kerana bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya, orang itu lantas bertanya, wahai utusan Allah, demi zat yang mengutus dirimu dengan kebenaran,
Aku tidak tahu lagi cara solat yang terbaik selain apa yang telah aku kerjakan tadi. Oleh sebab itu, ajarlah aku solat yang terbaik dan benar. Dengan senyum menguntung, Rasulullah SAW berkata, saudaraku, jika kamu berdiri untuk melaksanakan solat, maka bertakbirlah, lalu baca Al-Fatihah dan surah Al-Quran yang kamu anggap paling mudah. Kemudian rukuklah dengan tamak ninah, yakni tenang. Kemudian bangunlah sehingga kamu berdiri tegak. Setelah itu sujudlah dengan tenang. Kemudian bangunlah sehingga kamu duduk dengan tenang. Lakukan seperti ini setiap kali kamu solat. Ini Nabi tegur bagaimana solat yang terbaik bermakna dalam keadaan yang sempurna. Laksanakan Fatihah dengan sebaik-baiknya, baca surah yang kita mampu, kita rukuk dengan sempurna dan kita i'tidal dengan sempurna. Itu tamak ninah. Dan bila kita sujud dengan tenang dan kita duduk antara dua sujud dengan tenang, itu rukun tamak ninah ada 4. Ya, tamak ninah ketenangan. Bukan tamak ninah laju. Ya, tamak ninah ni laju. Ya, macam ayam patut makan tuk 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 tuk. Oh, laju. Ya, jadi seluruh yang dirahmati Allah ni, Nabi ajar sahabat yang Nabi suruh ulang sebanyak 3 kali tu. Belum solat lagi, belum solat. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, bila sebut tidak tenang, dalam keadaan kita solat tidak tenang, solat tu tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatan saya juga semua yang mendengar, yang melihat bicara kita pada malam ini. Baik, dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menyebut orang yang tidak melaksanakan solat secara lengkap, menyempurnakan rukun solat sebagai pencuri yang paling jahat. Ya, dia tak sempurna dalam solat dia, ya, rukun-rukun tu tak sempurna, ya, seolah-olah dia mencuri, pencuri yang paling jahat. Allahu Akbar. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dalam solatnya. Para sahabat bertanya, wahai utusan Allah, seperti apa bentuk pencurian yang dilakukan seseorang dalam solat? Rasulullah menjawab, dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Dalam hadis riwayat Ahmad. Dan dalam hadis yang lain, meninggalkan tamak ninah, tidak meluruskan dan mendiamkan punggung sesaat ketika rukuk dan sujud. Ya, bangun daripada sujud tu punggung kita tu. Ya, subhanallah, tidak tegak ketika bangun daripada rukuk serta ketika duduk antara dua sujud. Semuanya merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh sebahagian besar kaum muslimin dalam solat mereka. Padahal tamak ninah merupakan rukun solat. Tamak ninah tu rukun dalam solat. Tanpa melakukan tamak ninah, solat yang dikerjakan menjadi tidak sah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tidak sah solat seseorang sehinggalah dia menegakkan punggungnya ketika rukuk dan solat. Bermakna bangun daripada rukuk, dia berdiri dalam keadaan tegak sempurna. Dan bila dia sujud dalam keadaan sempurna dan bangun daripada sujud, punggung dia tu rehat seketika. Ya, dalam keadaan subhanallah tetap punggung dia. Bukan dalam keadaan tak sempat pun. Ya, checkpoint tak selesai, pap laju. Ya, na'udzubillah min zalik. Jadi dalam hadis yang lain pula, Abu Abdillah Al-Ash'ari meriwayatkan satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat berjemaah dengan para sahabat. Selesai solat, Rasulullah duduk bersila bersama mereka. Tiba-tiba seorang lelaki masuk ke masjid dan berdiri menunaikan solat. Orang itu rukuk dan sujud dengan cara mematuk dalam solatnya. Melihat cara solat tersebut, Rasulullah bersabda, bukankah kamu menyaksikan cara solat orang itu? Ketahuilah, sesiapa meninggal dunia dalam keadaan seperti cara solat itu, maka dia meninggal dunia dalam keadaan di luar agama Muhammad. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Di luar agama tau, bermakna tak ada sembahyang, tak ada nilai sembahyang dia. Dia mematuk dalam solatnya seperti burung gagak mematuk darah. Ketahuilah, sesungguhnya perumpamaan orang yang solat dan mematuk dalam sujudnya bagaikan orang lapar yang tidak makan kecuali sebiji atau 2 biji kurma. Bagaimana mungkin dia dapat berasa cukup kenyang dengannya? Allahu Akbar. Itu perumpamaan dalam hadis riwayat Tirmizi. Dan hadis yang lain juga riwayat Tirmizi, cara sujud mematuk ialah sujud dengan cara tidak meletakkan hidung ke lantai. Hidung tak cecah ke lantai. Ya, cara sujud seperti itu tidaklah sempurna. Sujud yang sempurna ialah sujud sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, jika seorang hamba sujud,
maka dia hendaklah sujud dengan 7 anggota badannya, iaitu wajahnya. Ni wajah. Ya, 2 tapak tangan. Kena lekat betul-betul. 2 lutut. Ya, 2 lutut dan 2 tapak kakinya. Ya, kena lentik tapak kaki tu. Ya, subhanallah. Ni wajah kita ni. Dahi, hidung. Ni cecah ni. Subhanallah. Baik, sujud yang harus lurus, yang juga harus lurus dengan hati dan jiwa yang fokus menghadap Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan kepada umatnya. Sesiapa yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, seandainya meninggal dunia dengan kebiasaan rukuk dan sujud tidak sempurna, dia meninggal dunia di luar fitrah, yakni Islam. Na'udzubillah min zalik. Begitu juga dengan orang yang tidak tamakninah dalam solat, sedangkan dia mengetahui hukumnya, dia wajib mengulang solatnya dan bertaubat atas solat-solat yang dilakukan tanpa tamakninah pada masa-masa sebelumnya. Fawailul lil musallin. Ya, nerakalah bagi orang yang solat. Solat yang tidak tenang, solat yang dalam keadaan lalai, hatinya tidak fokus. Bukan hanya tubuh badannya tidak tamakninah, tapi hatinya tak selari dengan dia sujud, hatinya dia tidak ikut sujud. Hati merewang, memikir dan macam-macam. Na'udzubillah min zalik. Baik, sampai sini ya, saya tak nak laju-laju sangat, jadi saya buka kalau ada yang berkaitan nak bertanya silakan. Ada tak nak bertanya? Okey, kalau belum ada soalan kita sambung. Bersemangat beribadah ketika dilihat orang. Ya, dia semangat sembahyang tu bila mana orang tengok. Malas beribadah ketika bersendirian. Ini solat siapa? Solat orang-orang munafik. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan ibadah kepada para hamba-Nya adalah untuk kebaikan. Ya, ingat solat untuk kebaikan dan kita bakal masuk Ramadan, puasa juga untuk kebaikan. Rukun Islam, ibadah tu semua untuk memberi kesan kebaikan dan bentuk kepada takwa. Takwa tu apa dia? Tunduk takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang taat beribadah, dia telah membina kebahagiaan dirinya sama ada di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, orang yang menafikan perintah beribadah, dia telah menempah kesengsaraan di akhirat untuk dirinya. Disebabkan oleh itu, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para hamba-Nya beribadah secara ikhlas semata-mata demi menggapai redha-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Mereka hanya bersemangat beribadah apabila dilihat dan disanjung orang lain. Sebaliknya mereka malas atau bahkan mengabaikan ibadah semasa bersendirian. Cara ibadah dengan tidak sepenuh hati seperti itu merupakan ciri-ciri munafik. Na'udzubillah. Munafik ni takkan masuk dalam syurga. Allah campak terus dalam neraka. Yang seluruh yang dirahmati Allah. Jangan ada perangai hipokrit, jangan ada perangai pura-pura. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 142, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka, dan apabila mereka berdiri untuk solat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riak dengan solat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut ingat Allah kecuali sedikit sekali. Kusalah, malas bila sembahyang. Yura'unan nas, untuk orang tengok. Wala yazkurunallaha illa qalila, dan dia ingat Allah hanyalah sedikit. Ini perangai munafik. Na'udzubillah. Dan sabda Rasulullah dalam riwayat Abu Daud, aku sungguh tidak khawatir seorang mukmin ataupun seorang musyrik atas umatku. Seorang mukmin akan dipelihara Allah dengan imannya
daripada perbuatan jahat antara mereka, dan seorang musyrik akan Allah patahkan gangguannya dengan sebab kemusyrikan yang mereka lakukan. Akan tetapi aku sangat khawatir seorang munafik yang pandai bersilat lidah, mengucapkan perkataan yang kamu ketahui dan mengerjakan apa yang kamu ingkari. Allahu Akbar. Ni yang Nabi risaukan. Orang munafik dia pandai kata-kata, tapi tak serupa dengan apa yang dikata. Na'udzubillah. Dan Rasulullah juga memberi peringatan kepada umatnya sebagaimana sabdanya, maukah kamu aku kabarkan satu perkara yang sangat aku takutkan melebihi rasa takutku terhadap fitnah Dajjal. Ni Nabi cerita dengan sahabat. Para sahabat menjawab, sudah tentu kami mahu wahai utusan Allah. Rasulullah bersabda, perkara itu ialah syirik yang sangat halus. Ialah seseorang yang sedang solat, dia berasa orang lain sedang memperhatikan solatnya, dia lantas mengelokkan solatnya supaya mendapat pujian daripada orang yang melihat dia solat. Tengah solat tiba-tiba dia rasa ada orang perhati, dia kemaskan solat dia jadikan tiba-tiba solat tu nak jadi elok. Allahu Akbar. Untuk orang puji dia, untuk orang tengok dia. Solat. Bagusnya, alimnya, rajinnya. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita perbaiki detik hati kita, kita perbaiki qasad hati kita, segala-galanya kita ikhlaskan kerana Allah. Ikhlaskan kerana Allah. Bila ikhlas kerana Allah, bukan pujian manusia, tapi kita nak redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat yang sahih disebutkan, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat salah seorang sahabat sedang solat dengan cepat, tergesa-gesa dan tidak dengan tamakninah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas berkata kepada para sahabat, itulah solat orang munafik. Na'udzubillah min zalik. Jadi nak tengok kita ni bagaimana benar-benar beriman atau na'udzubillah tergolong dalam kalangan munafik adalah solat yang laju, yang tak ada tamakninah, yang tak ada senang cakap untuk tarik nafas. Ni laju tak apa yang dikejar. Na'udzubillah min zalik. Ingat kita ni hamba. Allah bagi macam-macam nikmat pada kita. Salat ini antara kita bersyukur, kita berterima kasih pada Allah. Kadang kita tergesa-gesa apa yang kita nak kejar. Itulah ruang dan peluang kita untuk berkomunikasi dengan Allah, untuk kita sembang dengan Allah. Ya Allah, hidup ni aku dah lalui, ya Allah. Syukur ya Allah. Ya Allah, solat zuhur, solat subuh, bila sampai waktu, seolah-olah kita komunikasi dengan Allah. Kita ngadu dengan Allah. Kita bermuhasabah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita nak laju? Apa yang kita nak kejar? Kita nak kejar rezeki, kita takut lambat kerja, takut rezeki kita lambat, sedangkan rezeki itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang atur segala-galanya. Ingat, Allah akan beri rezeki selagi mana kita jaga hubungan kita dalam solat. Allah akan beri kejayaan selagi mana kita jaga solat. Ciri-ciri ahli syurga antaranya orang yang khusyuk dalam solat. Kalau kita tengok dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berjayalah orang-orang yang beriman alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang khusyuk dalam solatnya. Yang subhanallah hatinya hadir, hatinya fokus. Baik seluruh yang dirahmati Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari yang bermaksud, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang munafik ialah solat isyak dan solat subuh. Yang orang munafik ni, solat subuh dia tak nampak, solat isyak dia tak nampak bila berjemaah ni. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan kedua-dua solat, nescaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Ini orang munafik, dia tak nampak kelebihan solat isyak, begitu juga solat subuh. Oleh itu, setiap umat Islam perlu ikhlas dalam mengerjakan solat tanpa ada niat mengerjakan solat untuk kepentingan duniawi. Umat Islam juga perlu mematerikan di relung kalbu mereka bacaan-bacaan solat. Bacaan solat seperti yang digambarkan dalam surah Al-An'am, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ini doa apa? Doa iftitah.
Sesungguhnya aku hadapkan jiwa, ragaku ke hadapan Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, dengan hati yang cenderung dan berserah diri kepadanya. Dan bukanlah aku termasuk golongan orang musyrikin yang menyekutukan Allah. Dan firman Allah yang lain dalam surah Al-An'am ayat 163, la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini bacaan dalam doa iftitah. Katakanlah, sesungguhnya solatku, amal ibadahku serta hidup matiku hanyalah untuk dan demi Allah, Tuhan sekalian alam. Tiada sekutu baginya. Aku diperintah untuk menyembah kepadanya dan aku patuh dan berserah diri kepadanya. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, ini kita punya aku janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, aku janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat Islam melarang keras beribadah secara hipokrit. Ya, pura-pura, iaitu rajin beribadah orang lain melihatnya dan malas beribadah ketika bersendirian atau sengaja mempertontonkan kealiman beribadah agar mendapat pujian. Pujian siapa? Pujian daripada manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkat yang paling bawah dari neraka. Ni, paling bawah dari neraka. Syurga pun tidak, tapi neraka. Paling bawah. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, ada tak soalan? Silakan. Ada nak bertanya? Sebelum kita masuk tajuk yang lain, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, orang yang dia solat tapi laju sambil lewa, kalau ditegur jawapan dia solatlah juga, bukannya tak solat. Itu satu. Keduanya, masalah dia ni pada roh dia ke atau pada jasad dia Ustaz? Dia salah di mana? Ya Allah, saya takut Ustaz, saya tengah muhasabah diri, insyaAllah. Bagus soalan tu. Apa yang dalam hati itu yang tergambar pada zahirnya. Bermakna masalah ruh, masalah jiwa, masalah hati dia. Masalah hati dia. Ni bagaimana contoh kita boleh nampak orang yang benar-benar ikhlas. Macam tadi kan, Nabi tegur orang yang sembahyang laju sampai 3 kali. Nabi kata tak ada solat. Sampai dia bertanya dengan Nabi, apa solat yang terbaik? Nabi ajar satu-satu. Dengan sempurna, dengan bacaan Fatihah, dengan bacaan surah. Bagaimana rukuk, bagaimana sujud. Segala-gala tu dengan tamak-ninah. Tapi bila kita nak cerita, orang yang sembahyang laju, lepas tu dalam keadaan dia sambil lewa, tadi dalam hadis dia sebut, itu adalah solat orang munafik. Orang munafik adalah orang yang pura-pura. Tapi kita ni, bila nak sebut masalah hati ke, masalah fizikal ke, masalah zahir atau batin, semua subhanallah bermula daripada hati. Hati ikhlas tu akan nampak fokus sembahyang dia, akan nampak subhanallah kesan pada raut wajah dia. Apapun seluruh yang dirahmati Allah, kita tengok sebelum ni kan, kita cerita bagaimana azab dekat dunia, azab ketika nak mati, ketika dalam kubur, ketika di akhirat. Itu orang yang meninggalkan solat. Tapi ni nak cerita orang yang subhanallah tak tenang, tak ada semangat, yang leka, yang main-main dalam sembahyang. Subhanallah, seolah-olah dia pura-pura. Dan kita nak ambil begini, bagaimana dia main-main dengan Allah, Allah juga main-main pada dia, dan Allah tak pandang solat dia. Allah tak pandang solat dia, na'udzubillah min zalik. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, saya sebut tadi, ciri-ciri orang yang beriman adalah orang yang khusyuk dalam solat dia. Orang yang berjaya, orang iman yang berjaya. Orang yang beriman yang berjaya, yang khusyuk dalam solat. Dan ciri-ciri ahli syurga adalah orang yang khusyuk dalam solat dan orang yang jaga solat dia. Jadi kita ambil perhatian benar-benar. Jangan kita main-main. Saya bercakap ni. Bila umur kita makin bertambah, ibu-ibu semua makcik-makcik, akak-akak, bila umur dah bertambah, 40 ke 50, 60, 70, bukan kita nak tambah bilangan solat, tapi kita nak tambah kualiti solat kita. Biar dia nilai. Allah tak tengok berapa banyak kita solat. Tapi Allah nak tengok bagaimana solat kita mengikut tanggungjawab dan solat itu ada kesan, ada kualiti. Dan solat tu benar-benar membentuk kita punya peribadi. Allah Alam. Cantik soalan tu. Lain?
Ada tak? Silakan. Ada nak bertanya? Assalamualaikum Ustaz, nak tanya sikit. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kata kalau kata macam Ustaz kata tadi semayang dalam waktunya baik disegerakan. Kalau orang sakit macam mana Ustaz perlukan segera juga ataupun ikut keadaan orang yang sakit tu sebab mungkin dia tak mampu nak cepat-cepat, nak tepat dalam waktunya. Macam mana pandangan Ustaz? Terima Orang yang kasih. sakit ada rusah dia. Orang sakit ada kelonggaran dia. Bagaimana dalam orang sakit tu boleh dijamak, boleh dihimpunkan. Boleh jamak, boleh dihimpunkan. Kita kat dunia ni kita risau yang telefon tak ada, tak boleh nak komunikasi dengan manusia. Solat tu, bila mana kita jaga, itulah line kita dengan Allah. Itulah link kita dengan Allah. Bila mana kita tak jaga solat kita, seolah-olah Allah tak perhati pada kita. Line kita dengan Allah terputus. Line kita dengan Allah terputus. Soalan makcik tadi, bila kita solat, tak boleh nak tepat pada waktu. Sebab apa? Keuzuran. Bila dalam keuzuran, dia ada rusah. Ada rusah. Yang tak uzur ni, dia saja-saja dia tak nak tepat pada waktu dia. Apa pun, kita jangan beralasan, maksud dia mungkin boleh jadi kita agak terbatas, tak boleh nak segera, payah nak berwuduk, ada kemudaratan dan sebagainya, tapi bukan bermakna untuk kita abaikan solat. Saya nak sebut semua yang dirahmati Allah. Tak ada alasan untuk kita tinggalkan solat. Sakit macam mana, uzur macam mana, melainkan kita hilang akal. Hilang akal, kita gila, na'udzubillah min zalik, dalam keadaan nyanyuk, tak boleh nak berfikir dan sebagainya, tak wajib solat. Tapi selagi mana kita wajib, walaupun kita uzur daripada badan, badan kita sakit, kita lemah, tapi kita masih lagi solat, kita solat. Wallah alam. Mudah-mudahan menjawab insya-Allah. Lain soalan, silakan. Terima kasih Ustaz. Sama. Baik, kita sambung terus. Beribadah tidak selari dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Bermakna kita beribadah tak ikut apa yang diajar oleh Al-Quran, apa yang diajar oleh Sunnah Nabi SAW. Tidak ada penyelesaian untuk sesuatu masalah pun yang tidak termaktub di dalam Al-Quran. Semua ayat-ayat Al-Quran telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW secara terperinci dan sempurna. Bahkan dengan tindakan yang betul, qudwah. Terutamanya dalam masalah-masalah ibadah. Menjadi kesalahan besar apabila muslimin dan muslimat beribadah tidak selari dengan tuntunan Al-Quran. Tidak ikut apa yang diajar oleh Al-Quran dan diajar oleh Nabi SAW. Kerana semua tata laksana dan etika ibadah telah dijelaskan secara terperinci dan komprehensif dalam syariat Islam. Al-Quran menjelaskan setiap muslimin dan muslimat harus menerapkan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah dalam beribadah. Dalam beribadah terutamanya salat. Dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Ini Allah bagi ingat dalam surah Al-Hasyr. Dan firman Allah yang lain dalam surah Al-Kahfi ayat 103, 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya. Ni Allah sebut, iaitu orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia. Sia-sia perbuatan dalam kehidupan dekat dunia ni. Sedangkan mereka menyangka bahawa mereka berbuat sebaik-baiknya. Itu sebab malam ini kita dapat satu ingatan daripada Allah, ingatan daripada Nabi SAW. Orang yang sembahyang tapi tinggal sembahyang. Orang yang sembahyang maksud tinggal sembahyang tu sekadar dia sembahyang tanpa benar-benar ikut rukun dia, ikut tamakninah dia. Begitu juga sembahyang tanpa hati. Hati tak hadir. Na'udzubillah min zalik. Sia-sia perbuatan dia. Dia sangka ada nilai. Tapi di sisi Allah, Allah kata tak ada nilai. Na'udzubillah.
Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi peringatan mengenai ibadah yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai syariat. Ibnu Abbas meriwayatkan dalam hadis riwayat Tirmizi, sesungguhnya akan tiba satu zaman sesama insan beriman saling bertikai dan saling memerangi. Salah seorang sahabat bertanya, mungkinkah sesama insan beriman saling memerangi? Bukankah mereka telah bersama-sama berikrar, kami telah beriman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya benar. Oleh sebab mereka mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam beragama, yakni bid'ah. Mereka mengerjakan agama menurut bid'ah yang mereka cipta. Padahal dalam agama itu tidak ada bid'ah. Sesungguhnya agama itu daripada Tuhan bersama dengan perintahnya dan larangannya. Bermakna Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi sebut dalam satu ingatan dia, solatlah sebagaimana kau lihat aku solat. Bermakna dalam solat ni tak ada benda yang kena diada-adakan. Nabi buat macam tu lah kita buat. Hari ni banyak orang viral. Yang perempuan jadi imam, lepas tu sembahyang dia subhanallah tak ikut benar-benar apa yang dia ajar. Rukun dia, subhanallah. Saya dapat orang viral kan, perempuan jadi imam, lepas tu cara dia sembahyang, perempuan jadi imam yang ikut dia sembahyang tu lelaki dalam keadaan tak sempurna aurat dia, tak sempurna cara pemakaian dia. Allahu akbar, na'udzubillah min zalik. Ingat, hidup kita ni kena faham benar-benar. Kita disuruh sembahyang untuk apa? Nikmat Allah bagi banyak. Untuk kita mensyukuri nikmat yang Allah beri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita kena faham. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk jadi hamba padaku, kata Allah. Hamba padaku, kata Allah. Bila kita sembahyang, bila hati kita lalai, bermakna sembahyang kita untuk siapa? Allahu akbar, na'udzubillah min zalik. Ni untuk muhasabah saya lah yang utama yang bercakap ni. Kita hadap kiblat. Tapi hati kita lalai. Hati kita leka. Tak sampai pun hati kita pada ibadah kita. Allahu akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, dalam hadis riwayat Tirmizi, tadi menggambarkan, dan hadis riwayat Muslim, Aisyah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melakukan satu amalan yang bukan perintah kami, maka ia tertolak. Dia buat amalan bukan yang Al-Quran suruh, bukan yang Allah suruh, bukan yang Nabi suruh, dia tertolak. Tak ada nilai langsung. Itu sebab kita sedar malam ni ada kekurangan kita bab ibadat, yang kita belajar ni untuk faham satu-satu ibadah. Kadang ada orang yang iman dia taklid. Iman dia taklid. Maksud iman taklid tu apa dia? Ikut-ikut. Kenapa kau sembahyang? Dia sembahyang, aku sembahyang lah. Kenapa begini? Aku buat begini sebab dia. Bukan kerana Allah. Dia tak faham pun ibadah. Itu sebab kena ada ilmu. Jangan kita stop dalam kita belajar. Allahu akbar, walau secara online sekalipun. Dan dalam hadis riwayat Muslim disebutkan pula dengan pengarang hadis, sesiapa yang mengerjakan suatu amaliyah, ibadah yang bukan perintahku, mengada-ngadakan sesuatu yang baru yang bukan bersumberkan daripada syariat, maka ia tertolak. Dalam hadis yang lain yang juga daripada Aisyah disebutkan, sesiapa mengada-ngadakan dalam perintah kami ini perkara yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tertolak. Jadi kita dalam kehidupan, fiqh kena belajar, tauhid kena belajar, dan ilmu tasawuf kena belajar. 3 ilmu ni jangan kita tinggal. Fiqh untuk faham kita ibadah. Tauhid untuk kita faham untuk apa kita ibadah. Dan tasawuf tu untuk hati kita hadir dalam beribadah. Itu jangan kita tinggal. Jangan sebut tasawuf tak ada kaitan pun. Jangan. Baik. Seluruh yang dirahmati Allah. Dalam hadis yang sangat pendek riwayat Muslim, Anas bin Malik meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan daripada golonganku. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan daripada golonganku. Tak ikut sunnah Nabi. Tak ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas meriwayatkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan orang ramai pada waktu haji wada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan berputus asa untuk disembah
di negeri kamu, akan tetapi ia redha untuk ditaati dalam hal-hal selain itu daripada apa-apa yang kamu anggap ringan. Maka berhati-hatilah kamu, sesungguhnya aku telah meninggalkan sesuatu bagimu. Jikalau kamu berpegang teguh dengannya, maka kamu tidak akan sesat selamanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam hadis riwayat Al-Hakim. Dan dalam hadis riwayat Tabrani, Nabi bersabda, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi meriwayatkan, sesungguhnya Islam itu bermula asing dan akan kembali asing. Maka berbahagialah orang yang asing. Para sahabat bertanya, wahai utusan Allah, siapakah yang disebut orang yang asing itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka ialah orang yang memperbaiki ketika manusia dalam keadaan rosak. Bagaimana Islam dulu tak dikenali, pelik, dan dia akan kembali pelik, dan beruntunglah orang-orang yang pelik dalam keadaan suasana suasana Islam tak ada, tapi dia tetap dengan Islam. Dia tetap dalam keadaan dia beragama dan memperbarui agama, maksud dia perbetulkan agama dia. Bagaimana 100 tahun berlaku, subhanallah, selepas 100 tahun akan muncul mujaddid, pembaharu. Pembaharu tu maksudnya bukan dia buat agama baru, tapi memperbetulkan agama yang dirosakkan, agama yang disalah faham, lebih-lebih lagi tentang solat ni. Baik, maksud orang asing dalam hadis tersebut ialah orang yang teguh menjalankan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah pada zamannya. Ketika bid'ah berleluasa, Uzaifah meriwayatkan, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kami, yakni para sahabat, Allah tidak akan menerima solat, puasa, sedekah, haji, umrah, jihad, taubat ahli bid'ah dan tidak akan menerima tebusannya. Dia, yakni ahli bid'ah, telah keluar daripada Islam. Na'udzubillah min zalik. Ahli bid'ah, orang yang mengada-ngadakan yang Nabi tak adakan. Jadi kesimpulan, satu kesalahan besar jika orang itu beribadah tetapi tidak selaras dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Selarikan amal ibadah harus senafas dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Beribadah yang tidak senafas tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah akan ditolak dan tidak melahirkan manfaat kepada pelakunya serta tidak memiliki arti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah balik, kita renung balik. Bagaimana ibadah kita benar-benar mengikut Al-Quran, begitu juga mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, silakan kalau ada soalan. Ada nak bertanya? Maaf satu je Ustaz. Oh puan, ada puan nak tanya. Sila puan, sila. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz yang dikatakan sembahyang syariat sampai sembahyang hakikat sampai sembahyang tarekat tu macam mana Ustaz? Sembahyang hakikat, sembahyang tarikat, saya tak pernah dengar. Ada. Saya dengar ada satu kita maknanya kalau syariat tu macam biasalah sembahyang, dia tahu hukum kita maknanya kita tahu buat apa yang diapakan, yang wajib, yang sunat, yang apa semua tu kan. Kemudian tu yang bila yang tu dia kata yang hakikat tu macam ke dalam lagi lah, macam kita memahami apa semua kan. Kalau yang tu saya pun tak berapa faham Ustaz tu cakap. Kalau yang baik. Hakikat tu macam mendalam lagi. Semua yang dirahmati Allah, baik yang bertanya, saya nak sebut begini. Yang kita faham, tak ada pembeza hakikat dan syariat. Maksudnya kita sembahyang ni, ibadah ni ikut syariat. Tak ada istilah hakikat, dia syariat. Syariat itu yang dibawa oleh Al-Quran, syariat itu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita mengada-ngadakan disebut hakikat lah, tapi hanya satu yang kita sembahyang ibadah ni ikut syariat. Tak adalah hakikat sampai mendalam, syariat tu kena mendalam. Yang namanya syariat berdasarkan Islam, syariat itu dia punya pokok je dua ni, Al-Quran dan Sunnah. Dan lain daripada tu jauh terkeluar. Tertolak ibadah tu. Jadi tak ada istilah kita nak mendalami hakikat dan minta maaf bahasa dia. Jadi saya sebut kita ikut syariat. Wallahu a'lam.
Yelah dia kata yang Ustaz kata ya, dia yang sembahyang yang mukhlisin tu, yang ikhlas, betul-betul ikhlas dia cakap. Ya, Gitu. sembahyang yang Okey. betul-betul ikhlas, kita balik pada syariat. Tak ada yang istilah hakikat. Jadi kita sembahyang itu bukan sekadar sembahyang. Kita nak cerita malam ini, jadi sembahyang tu balik pada sebenar. Orang yang benar-benar yang tak ikhlas, dia tak ada kaitan dengan syariat, dia jauh daripada, bukan kerana Allah, dia akan tertolak. Jadi apapun kita ni, subhanallah, macam tu baik tak payah solat, ada yang cakap macam tu. Tak betul. Bermakna kita sembahyang ni, kita bawa ibadah, Allah yang akan nilai. Daripada tak ikhlas, sampai kita bawa, sampailah akan jumpa keikhlasan tu. Jadi bagaimana kita cuba faham, bagaimana dengan tamakninah ibadah tu. Wallahu a'lam. Jadi kita ikut syariat yang sebenar, ikut Islam, ikut Al-Quran, ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jelas yang bertanya? Okey, terima kasih Ustaz. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, sikit lagi tajuk yang terakhir untuk malam ni, pergi ke masjid kerana malu kepada jiran. Bagi masjid kerana malu pada jiran. Ini nanti jiran tengok ni malulah tak ke masjid, jadi dia pergi masjid sebab malu pada jiran. Seseorang yang solat secara berjemaah di masjid akan mendapat pahala yang besar. Tetapi semua itu bergantung kepada niat atau tujuan seseorang itu pergi menunaikan solat di masjid. Jika niat seseorang pergi menunaikan solat di masjid semata-mata mengharapkan keredaan Allah, dia akan mendapat pahala. Tetapi jika bukan kerana Allah, tetapi berasa malu terhadap jiran atau takut digelar sebagai manusia yang tidak beragama, bermakna ia tidak menepati syariat. Sebenarnya ibadah seperti itu tidak mempunyai makna di hadapan Allah serta tidak mendatangkan manfaat. Sepatutnya ibadah ni kita nak malu pada Allah. Kita nak tunduk pada Allah. Kita nak takut pada Allah. Bila sembahyang ni nak ke masjid, ibadah sebab malu pada jiran, sembahyang kena sebab mengharap pada jiran lah, bukan mengharap pada Allah. Na'udzubillah min zalik. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Innamal a'malu binniyat. Orang yang pergi ke masjid kerana malu kepada jiran, boleh jadi dia berasa gembira kerana terhindar daripada rasa malu. Dia fikir rasa malu pada orang aja. Tetapi dia tidak mendapat kebaikan apapun daripada ibadahnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mudah tau kita nak ikhlaskan amalan kita ni. Bukan mudah, sebenar-benar kerana Allah. Hari ni orang melihat pada zahir semata-mata. Al-Quran menjelaskan ibadah yang didorong dengan maksud tersembunyi adalah antara sifat munafik. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa, wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka berdiri untuk solat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan solat di hadapan manusia. Na'udzubillah min zalik. Di dalam Al-Quran menerangkan risiko yang akan dihadapi. Dengar. Risiko atau azab atau balasan orang yang hipokrit di akhirat kelak. Orang yang pergi ke masjid kerana malu dikata sebagai manusia tidak beragama atau melakukan ibadah agar disebut ahli ibadah, ketika di akhirat kelak tempat kembalinya ialah neraka Allah. Hal tersebut ditegaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabdanya dalam hadis riwayat Muslim, ingatlah kisah 3 orang yang berjihad, bersedekah dan pandai Al-Quran. 3 orang ni, mereka tidaklah mengerjakan amalannya kecuali kerana agar dikatakan pemberani, ini orang yang berjihad, dermawan, orang yang bersedekah, dan orang alim, orang yang pandai baca Al-Quran. Yang bukan kerana Allah. Akhirnya Allah mencampakkan mereka ke dalam neraka. Kita tak nak zahir kita nampak ibadah, tapi sebenarnya tidak ibadah kerana Allah. Ibadah kerana makhluk. Na'udzubillah min zalik. Dan hadis yang terakhir, riwayat Tirmizi, sesiapa antara mereka melakukan amal akhirat untuk dunia, maka dia tidak akan mendapat bahagian di akhirat. Na'udzubillah min zalik. Maksudnya dia nak akhirat ni, maksudnya dia mengamalkan akhirat bukan untuk akhirat tapi untuk dunia. Untuk disebut bagus. Bukan ikhlas benar-benar kerana Allah. Jadi semua yang dirahmati Allah, kita perbetulkan niat kita, perbetulkan kita punya ibadah benar-benar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, saya rasa sampai sini dulu. Jadi insya-Allah panjang umur kita akan sambung lagi di pertemuan akan datang. Jadi kita cuti ikut Ramadan ni.
Ya, Ramadan ni cuti, raya baru jumpa. Ya, jadi semua yang dirahmati Allah, saya sepanjang Ramadan ni saya berhajat untuk buat kuliah tafsir. Jadi siapa yang berhajat, insya-Allah boleh PM saya. Ya, saya akan buat setiap hari. Ya, setiap hari walau lebih kurang dalam 30 minit. Ya, 30 minit ke 1 jam. Ya, setiap hari saya akan buat waktu pagi atau waktu tengah hari. Ya, pagi atau tengah hari. Selepas waktu duha atau selepas waktu zuhur. Jadi yang berhajat insya-Allah, ya, sambil-sambil kita faham, ya, lebih kepada kita nak tadabbur Al-Quran, bagaimana Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Jadi semua yang dirahmati Allah, saya nak bagi tips bagaimana kita nak dapat 1 bulan tu boleh khatam 30 juzuk 1 hari. Kita cuba usahakan kita dapat 20 muka surat, bermakna satu juzuk. Kita mulakan setiap waktu solat ada 4 muka surat yang kita baca. Ya, 4 muka surat yang kita baca selepas waktu solat. Contoh waktu asar, maghrib boleh jadi kita tak sempat, kita berbuka. Kita doublekan jadi 8 muka surat. Jadi sehari tu dapat 20 muka surat, bermakna 1 juzuk. Dan itu yang nak bertadarus, itu yang nak mengaji. Tapi saya nak share, yang boleh jadi kita dapat surah-surah pilihan yang kita tadabbur dalam bulan Ramadan ni. Yang berhajat, nanti mungkin admin yang nak join, ya, ataupun siapa nak join, nanti saya akan wawarkan, saya letak di status dan sebagainya. Ya, saya akan buat setiap hari. Ya, mudah-mudahan itu yang utama untuk diri saya lah. Jadi saya ajak sama-sama untuk kita tadabbur, ya, surah-surah pilihan berapa yang kita dapat insya-Allah. Allah a'lam. Jadi ada nak bertanya, ada nak soal, silakan. Ustaz, soalan terakhir saya malam ni Ustaz. Silakan. Sebab Ramadan dah nak sampai ni, insya-Allah. Mudah-mudahan semua kita dijemput untuk melalui Ramadan tahun ni. Orang yang bersungguh-sungguh di awalnya dan di akhir tu dah mula ringan tapi dia tak tinggal, termasuk dalam golongan sambil lewa juga tak Ustaz? Betul, orang yang sambil lewa. Saya nak sebut begini, seluruh yang dirahmati Allah. Kita ni makin hidup, kita makin berumur, makin hidup, kita makin menuju kepada kehancuran. Jadi yang hancur tu bagaimana kita nak kekalkan dengan amalan kita, momentum amalan kita yang kena berterusan. Kita kena tinggalkan kerosakan, kita tinggal sesuatu yang akan mengazab kita dengan dosa yang kita lakukan. Ramadan yang bakal tiba ni, inilah peluang untuk kita perbaiki. Cuba kita plan, yang kita plan betul-betul, ya, subhanallah, istiqamah. Ya, kalau tak di bulan lain kita leka, Ramadan inilah untuk kita perbaiki. Plan betul-betul, bangun sebelum subuh, ya, kita letaklah contoh pukul 5 kita bangun 2 rakaat tu kita istiqamah lah. 2 rakaat kita istiqamah, jadilah 2 rakaat. Lepas tu terus kita sahur. Kita ambil peluang kita bangun sahur tu bukan sahur semata-mata. Ya, tapi kita ada waktu untuk kita munajat, kita bertahajud. Ya, lepas tu kita masuk waktu solat subuh, kita solat qabliyah. Ya, solat sunat qabliyah 2 rakaat. Lepas tu subuh berjemaah. Subuh berjemaah. Ya, suami jadi imam, mampu ke masjid selagi tak datangkan fitnah, silakan. Dan lepas waktu solat subuh baca Quran tadi. Saya nak sebut balik, setiap waktu solat kita cuba istiqamah untuk 4 muka surat. 4 muka surat. Contoh maghrib tak dapat, isyak tak dapat, kita doublekan. Jadi dalam sehari tu dapat 20 muka surat, kita dapat 1 juzuk dah. Ya. Dan apa yang saya nak sebutkan, ya, dalam Ramadan ini kita fokus untuk solat, kita fokus untuk bacaan Quran, dan kita fokus kita bawa benar-benar keimanan, Allah akan bentuk peribadi kita. Jadi jangan lekakan, jangan sia-siakan apa yang Allah berikan. Orang yang dah mati dia nak minta hidup dalam bulan Ramadan, tapi Allah tak izinkan. Kita yang masih hidup ni kita hargai benar-benar. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan menjawab soalan. Ustaz, saya nak tanya satu soalan je Ustaz. Silakan. Di bulan Ramadan ni Pondok Ustaz ada buat iftar ke? Tu je? Ada. Setiap hari kita ada iftar. Macam mana tu Ustaz dia punya kaedahnya? Nanti saya sharekan dengan admin poster dia. Nanti mungkin dapat wawarkan insya-Allah. Okay, alright, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ustaz, perempuan kita memang lebih afdal solat di rumah. Tetapi jika bulan Ramadan kita nak ambil keberkatan program tadarus di masjid,
Tak ada masalah kan Ustaz? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz, saya nak tanya satu lagi, Ustaz, boleh tak? Apa ni yang lebih yang teruk lebihan tu, kalau kita sembahyang dengan bermalas-malas dengan sembahyang yang riak tu, Ustaz. Macam mana beza antara dua tu, Ustaz? Ke sama dia punya dia, Ustaz? Dia ciri-ciri Ya. munafik, Ya, malas, Ustaz. riak. Malas. Malas dan riak tu sama je. Malas dan riak. Bila malas, hati dia tak adil lah. Bila malas, dia sambil lewa. Dan riak, dia hanya untuk tunjuk pada manusia. Wala yazkurunallaha illa qalila, dan ingat Allah tu hanya sedikit. Bermakna bukan kerana Allah. Ini lebih kepada kerana makhluk. Kerana manusia. Wallahualam. Jadi sama, dia tak ada beza. Jelas Ya, terima kasih, Ustaz. Sama. Ada soalan lagi ke? Jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada golongan sekarang yang menitik beratkan memperjuangkan hadis Nabi yang katanya untuk mengelakkan yang bid'ah, golongan yang bid'ah tu dia nak hilangkan ke macam tu kan. Jadi adakah golongan tu sekarang yang nak golongan yang Ustaz cakap yang akan muncul setiap 100 tahun tu? Baik, saya faham soalan tu. Kita nak sebut begini. Yang dikatakan mujaddid, dia pembaharu tu bukan dia buat agama baru. Dia memperbetulkan apa yang hari ini muncul yang subhanallah, yang tak pernah daripada Nabi, yang diadakan dalam ibadah. Yang diadakan dalam ibadah. Contoh hari ini yang kita faham, bida'ah. Bida'ah hasanah. Contoh ada wirid selepas solat. Nabi wirid, tapi Nabi tak nampak dia lepas solat. Contoh kita negara Arab pun, kalau kita pergi ke Mekah, tak nampak imam solat, dia wirid. Dia kan, tapi tangan dia akan pegang tasbih, dia berzikir. Itu cara dia. Tapi bila makna kita nak cerita ni benda yang jauh benar-benar daripada Allah. Jauh daripada bawa kepada ikut sunnah Nabi SAW. Benda tu akan tertolak. Jadi bila kita sebut tadi, kalau muncul selepas 100 tahun tu, bermakna akan ada nanti orang yang benar-benar. Benar-benar dia akan menunjukkan jalan benar-benar ikut Al-Quran, ikut sunnah Nabi SAW. Dan kita tak tahu macam mana keadaan orang tu, bagaimana keadaan golongan tu. Cuma yang kita sebut nanti, antara tanda yang dijelaskan nak kiamat nanti akan muncul Imam Mahdi. Akan muncul Imam Mahdi. Tapi sebelum sampai Imam Mahdi akan ada yang disebut ulama pewaris Nabi, orang yang bawa benar-benar benar-benar subhanallah nak perbetulkan apa yang dirosakkan dalam agama ni. Macam saya sebut tadi, perempuan jadi imam, lepas tu cara ibadah yang salah. Kita ni dalam sembahyang macam mana Nabi sembahyang, macam tu dah kita ikut. Tak ada benda-benda yang kena ditambah, tokok tambah. Tapi kalau di luar tu, contoh cara berwirid, itu subhanallah boleh jadi tak ada daripada Nabi, bacaan Yasin, apa semua. Tapi selagi ada kebaikan, silakan. Tapi soal sembahyang, macam mana Nabi sembahyang, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kita solatlah macam mana Nabi SAW solat. Wallahualam. Itu yang saya boleh jawab. Assalamualaikum Ustaz. Belum habis lagi, boleh teruskan? Ustaz, saya nak sambung. Kalau macam orang lelaki boleh tiru apa yang cara Nabi kan. Kalau yang orang perempuan nak tiru siapa? Orang perempuan tiru cara Nabi lah. Maksud dia, saya faham. Nabi tu lelaki. Tapi Nabi bawa bagaimana didikan Nabi cara wanita beribadah. Aisyah pun dia meriwayatkan hadis bagaimana dia melihat didikan Nabi untuk wanita beribadah. Bermakna dia punya pokok tu daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW. Itu yang disebutkan. Bukan bermakna ikutan kita, Nabi lelaki kita tak boleh ikut Nabi. Bukan. Silap. Jadi kena faham apa yang ditinggalkan. Nabi ada cerita dalam hadis macam mana cara berpuasa,
macam mana cara sembahyang, macam mana dalam Quran bersebut cara tutup aurat, macam mana cara bertabaruj, berhias perempuan dan sebagainya. Wallah alam. Nabi didik, walaupun Nabi tu lelaki, tapi bukan mana Nabi kena tinggalkan yang perempuan. Wallah alam. Jelas Sama. Silakan lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kita cuba solat, hadirkan hati diri kita fokus pada solat. Masih peringkat awal tu, takbir semua kita boleh hayati, tapi semakin lama kita jadi lara. Jadi tak fokus Beka. Ustaz. Macam mana kita nak perbetulkan? Saya nak sebut begini, saya sendiri tak usyuk, bukan mudah nak usyuk. Tapi kita cuba usaha untuk cari hati kita. Dan antara yang ulama ajar, kita cuba belajar malam-malam untuk bangun solat, untuk kita fokus. Lama-lama kita akan terbiasa untuk fokus. Jadi sebelum kita solat itu kita kena sisihkan benda-benda perkara dunia yang membingungkan, yang mengacau kepala otak kita. Macam mana kita berwuduk untuk zahir kita dan istighfar itu untuk batin kita. Qul a'udzu birabbin nas kita baca, minta hindar daripada was-was, bisikan syaitan, manusia dan sebagainya. Wallahu alam. Kita teruskan solat. Bukan mana aku tak usyuk, aku tak ikhlas, baik aku tak solat, jangan. Bermakna solat itulah perisai, solat itu kena diteruskan. Allah tu Maha tahu kita bagaimana. Allah tak akan sia-siakan ibadah kita. Kita cuba hadirkan. Kita ni manusia yang lemah. Sangat-sangat lemah. Akan mudah tergoda, terpengaruh, terpeleset sikit dan sebagainya. Allah alam. Itu yang saya boleh jawab. Terima kasih Ustaz. Ustaz, kalau gitu kita nak latih diri kita sebelum daripada solat kita nak kena apa Ustaz, nak concentrate mana kita, bukan kata kita menghadap bila nak solat je kita nak kita nak khusyuk apa semua. Jadi khusyuk ni sebelum kita solat tu mana tu kita dah melatih diri kita lah Ustaz, macam tu Ustaz Ya betul. Kalau kita renung dalam satu firman Allah, wasta'inu bis sabri was salah. Mohonlah pertolongan pada Allah dengan jalan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kedua-dua ni, sabar dan salat ni berat. Allah kata berat. Illa 'alal khashiin. Melainkan orang yang khusyuk. Khusyuk tu bukan hanya dalam salat, tapi khusyuk tu orang yang fokus dalam kehidupan ni, yang dicapai adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita daripada luar solat tu kita boleh fokus. Hidup ni hanya untuk Allah, hanya untuk Allah, hanya untuk Allah. Dia akan terbawa-bawa dalam solat pun hanya untuk Allah. Tapi bukan mudah. Mata kita, pandangan kita hanya untuk nampak dunia. Dia akan terbawa, terjebak juga dengan dunia ni. Apapun kita mohon, wala takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, jangan serahkan pada diriku sendiri untuk menjaga walau sekelip mata. Bermakna kita mohon Allah jaga kita, Allah akan bantu bersama dengan kita. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Jadi ada apa soalan? Kalau tak saya tutup. Saya rasa selesai dah kot. Saya dah curi masa Ustaz. Tak usah halal kan, insyaAllah. Tak apa, tak ada masalah. Baik, semua yang dirahmati Allah, saya minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan saya doakan barakallahu fikum, Allah berkati kalian semua. Sepanjang kita bersama dan kita nak masuk Ramadan, tolong doakan saya, tolong maafkan salah silap saya. Mungkin ada terkasar dan sebagainya. Kita mencari redha Allah, sama-sama kita mencari keberkatan. Berkat ni maksud dia apa? Kebaikan, manfaat kebaikan. Macam itulah Ramadan datang dibawa kebaikan. Ramadan datang bukan sesuatu kezaliman, bukan nak menyusahkan kita, tapi bawa kebaikan untuk umat dia, Allah yang bawa. Ramadan ini makhluk Allah juga. Jadi semua yang dirahmati Allah, kita banyak-banyakkan doa. Cuba plan, benar-benar susun atur jadual kita dalam seharian Ramadan. Mudah-mudahan bentuk sebenarnya sebagai madrasah untuk peribadi kita yang baik. Jadi insya-Allah yang berhajat nanti saya akan siapkan poster ataupun saya akan maklum bila saya akan buat live. Jadi saya akan share pada admin. Jadi apa pun nanti sebarkan insya-Allah, mudah-mudahan. Sekadar tu minta maaf banyak-banyak. Allah membalikna Ramadan, Allah membalik syahr Ramadan. Sampaikan kami dalam bulan Ramadan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatilah himpunan kami pada malam ini. Secara maya sekalipun ya Allah, satukan hati-hati kami, rendahkan diri kami, jangan sombong ya Allah. Jadikan kami orang yang khusyuk dalam solat,
orang yang jaga solat dengan sebaik-baiknya ya Allah. Ada nilai solat kami di sisi Engkau ya Allah. Jangan jadikan solat kami solat orang munafik. Jangan jadikan solat kami solat yang tertolak, yang tak ada nilai di sisi Engkau ya Allah. Ya Allah, sampaikan kami dalam Ramadan, sampaikan kami dalam Ramadan, selamatkan kami dalam Ramadan daripada melakukan dosa dan kemaksiatan. Ya Allah, jadikan kebaikan seluruh kehidupan kami, akhirat kami ya Allah, dan hindarkan kami daripada azab api neraka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya nak kongsi satu amalan, banyak-banyak kita baca bila masuk Ramadan, kita baca mula-mula asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Yang empat ni kita kena minta. Yang pertama syahadah asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Minta syahadah tu kita perbaiki syahadah kita, dan yang kedua banyakkan istighfar, dan kita mohon syurga, dan kita mohon hindarkan daripada neraka. Mudah-mudahan ada manfaat. Minta maaf banyak-banyak. Terima kasih Bonda Rosnati, terima kasih kepada Puan Pengerusi seluruh AJK, Gemma Nur Iman. Mudah-mudahan semua Allah berkati. Minta maaf banyak-banyak. Bahkan saya doakan saya siapa yang berhajat untuk taja pondok, saya masih buka lagi, banyak lagi kosong. Berapa pun yang anda nak taja untuk iftar, untuk sahur dan sebagainya. Dan program-program yang kita adakan sepanjang Ramadan, kita akan adakan setiap hari berbulan-bulan di sini untuk orang kampung, untuk orang yang memerlukan. Saya tinggalkan nombor telefon, boleh WhatsApp saya untuk minta nombor akaun dan sebagainya. 013-632-8852. Nombor telefon saya 013-632-8852. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.